Assalamualaikum. Sekali lagi saya bersama anda dengan cerita-cerita tak tahu betul ataupun cerita dongeng, tapi pada saya cerita betul. Ini apa yang saya lalui. Seperti saya katakan minggu hadapan kita cerita pasal hantu-hantu kom-kom lah apa semua ni, sama ada dongeng ataupun betul. Jadi cerita yang saya nak ceritakan ni sambungan saya waktu saya pergi ke surau untuk apa orang kata tarawih. Ni tak ada hantu, tapi cerita ni adalah cerita sambungan daripada cerita pergi surau tadi saya kata dengan Pak Cu. Di mana Mak Cu tu macam mak saya lah, mak angkat lah kata kan. Sebab mak saya akan trust saya pergi rumah Mak Cu tu, saya akan dapat makan. Mak Cu tu masak. Jadi kami belajar mengaji apa semua kena teringin lah. Kalau dulu, kalau kita dengar tarawih ni, bila tarawih datang bulan puasa ni, memang seronok sangat nak pergi tarawih. Kalau kadang-kadang waktu sebelum-sebelum tu mak saya tak berapa bagilah sebab kecil lagi kan. Bila dah besar tu baru mak bagi ikut. Lepas tu dah belajar dengan Pak Cu tu. Semayang. Saya dulu belajar dekat surau mak Pak Cu. Lepas tu Makcik Bedah dekat dalam Silapan. Silapan. Itu kat rumah Makcik Bedah. Saya ingat lagi, kalau balik kepada cerita Makcik Bedah tu sebelum surau tu, saya nak ceritakan Kamariah Nur. Kamariah Nur duduk dekat Silapan kat belakang rumah saya. Saya suka Kamariah Nur tu, yang saya ada buat dekat dalam IG saya nyanyi lagu Pohon Beringin dahannya rendang. Tu lagu memang saya minat dengan suara Kamariah Nur, Pakcik Nur. Itu family dekat tu, dekat rumah saya. Itu memang bapak saya memang suka Makcik Kamariah Nur ni. Kalau kata kami ada kenduri kahwin ke, kalau apa-apa ke, Kamariah Nur ni akan dipanggil satu band, dia bermain ghazal lah, menyanyi. Memang seronok. Bapak saya memang itulah, dia suka sangat. Kalau dia buat apa-apa keramaian, dia akan panggil Kamariah Nur, penyanyi dengan suami dia Pakcik Nur ni. Jadi balik cerita saya tadi nak pergi orang kata tarawih, semayang tarawih. Kalau sekarang alhamdulillah lah, kalau kita pergi orang kata di surau, di masjid, kita tak perlu fikirkan telekung. Sebab apa? Memang ada telekung khas. Kalau orang yang tiada telekung tak bawa, terlupa. Tapi zaman saya kecil-kecil dulu, bukan kata tak mampu telekung ni. Dekat surau memang tak ada telekung. So kita orang pula, mak ada telekung besar. Kita masa kecil-kecil kan, besar. Tak nak buat telekung untuk kita orang kecil-kecil ni. Yelah, very limited lah kita katakan. Telekung mungkin lah satu rumah ni mak ada 2 lai, aku kakak ada 2 lai. Jadi nak bagi kita orang ni tak ada lagi. So mak saya selalu ajar, kalau nak pergi masa dulu, kalau sesiapa lah, sebaya saya ni kalau ada buat benda yang sama macam saya ni, kain batik tu, mak saya akan tengoklah kain batik tu janganlah ada gambar kupu-kupu ke, gambar bunga-bunga dulu kan, ataupun kain pelikat. Jadi kita orang akan ikat, mak saya akan ikat dekat belakang ni, tarik tengah-tengah tu, jadi keluarkan mata tu. Itu yang kata hantu kom-kom tu sebelumnya kan. Jadi buka, nampaklah sini, tu kita orang kira telekung lah tu untuk solat. Jadi kita orang pergi solat bersama kakak saya, memanglah pakai macam tu. Tapi satu hari orang kata, tak tahulah, budak kecil kan, kita pakai untuk atas saja. Dekat bawah ni, kat kaki ni tak adalah kain kita bawa, kita lupa. Tapi nak semayang punya pasal, kalau waktu kecil tu kami nak jalan pergi ke rumah dari ke surau tu consider jauh lah. Agak apa orang kata, a bit berjalan tu jauh, nak balik ambil kain, lepas tu kat situ tak ada. Jadi kita orang ni kadang pakai, kalau boleh telekung tu nak labuh. Kalau kain pelikat waktu tu memang sampai ke bawah lah. Jadi bila kain batik ni dia pendek sikit. Jadi nak semayang punya pasal juga semayang. Tapi mak saya kata tak apalah, bila dah balik tu tak apalah, mak kata belajar. Ni kali besok pakai betul-betul. Jadi kita orang waktu solat tu adalah seorang kira keluarga jugalah. Jadi keluarga ni, dia ni orang ni memang lurus memang lurus lah.
kalau kita kata could be mild autism, dia memang straight je, tapi dia memang bekerja, dia memang rajin bekerja, rajin pergi surau, dia ambil hal ehwal agama ni. Jadi satu hari tu, bila zaman barunya kami pergi ke surau, ini bukan nak cerita menghina, ini satu cerita yang saya, pengalaman saya. Jadi kita orang ni semua baru belajar. Jadi budak-budak memang disuruh ke producer membetulkan keadaan mic di mulut saya, sebab saya rasa keganasan saya mic ni dah pergi ke depan. Jadi tapi janganlah mama kan tegak macam tu, tak ada kan. So okay. Saya tak nak kejap lagi. Tadi saya nampak gambar saya macam maharaja gitu duduk. Wah, kan tak nampak. No, okay. So jadi bila pakai macam tu, kita orang solat, sebab kita orang disuruh ke belakang. Jadi kita orang ni selalunya, kita kalau zaman dulu tu nak dengar mikrofon macam sekarang canggih-canggih, tak ada. Budak-budak kan bising kat belakang. Dia nak dengar, waktu tu kita ikut lah. Ikut orang rukuk, kita rukuk. Orang sujud, kita pun sujud. Macam tu. Kalau kang bangun. Tapi saya ikut ni, keluarga saya ni, kira kakak lah bagi saya kan. Kakak, saya tak maulah sebut nama dia, kakak ni. Sebab sebelum imam rukuk, dia dah rukuk. Sebelum imam sujud, dia dah sujud. Jadi kita orang ni sebelah dia, kita orang pun ikut dia. Tengok orang lain tak ada, budak-budak kan. Lepas tu balik mengadulah dekat mak. Mak ni gelak lah. Kenapa ikut tu dia tu, kita panggil sekarang ni orang syurga lah kan. Kenapa ikut, tak payah. Dia kata kena ikut imam, ikut orang lain, dia cakap. Jadi every time kalau kita pergi tarawih, kita tak nak duduk dengan kakak tu. Kita family juga tak nak duduk. Dia akan duduk dengan kita juga sebab nak dekat family kan. Kita lari kan pergi belah kiri, dia ikut belah kiri. Kita pergi ke kanan, dia ikut belah kanan. Jadi interrupt lah, baru nak belajar. Masa hati tu tak puas lah. Orang belum rukuk, dia dah rukuk. Dia buat hal dia. Dia solat dia, cara dia. Dah habis, dia tunggu. Kita orang ni tunggu imam, ikut semua. Itulah kisah cerita pergi ke surau. Tapi itulah, bila lama kelamaan kami belajar, tempat kami mengaji, dan Pak Cu tu. Pak Cu ni orang kata penyabar lah mengajar anak-anak dulu. Sebab itu. Tapi kalau kita orang nakal, kalau dapat satu rotan ke apa, kena marah, kalau kita balik mengadu dengan mak kita tak adalah nak pergi nak marahkan dekat ustaz tu. Dia akan pergi tanya, ustaz akan explain, so kita understand each other. Kita tak maulah macam sekarang, supaya anak-anak kita tak boleh ditegur ke apa ke. We have to find cara yang baik untuk menyelesaikan keadaan kan. Jadi tu cerita pasal apa tadi? Cerita pasal apa? Pergi solat, mengaji. Saya ada tulis kat sini, just in case saya terlupa kan. Kuatnya. Jadi saya seronoknya bila pergi ke surau tarawih ni, kita lepas berbuka, lepas tu kan ada more kan, ada makan macam-macam kan. Tapi zaman tu makan macam-macam ni tak adalah makan macam, saya rasa kan waktu zaman saya kanak-kanak more lagi seronok daripada sekarang. Sebab walaupun makan tu orang kata bubur kacang, agar-agar, orang ni bawa itu, ataupun dia orang siap masak di situ kari pap, tapi dia punya rasa seronok more bersama tu lagi. Tiada larangan lah macam nak marah anak-anak makan kat mana. Sebab anak-anak saya dulu pernah mengadu dengan saya, pergi ke masjid ni bercakap pasal masjid. Pergi ke masjid nak solat, bila solat tarawih, kalau nak sentuh more tak bagi sebab budak-budak. Ni untuk orang tertentu saja gini-gini. Tak dibagi usik more tu. Ada yang macam tu terjadi kat anak saya di masjid rumah saya dululah, sebelum saya duduk di sini. Dan anak saya pernah nak ke masjid untuk buat apa dia panggil, solat qiyamul lail. Memang certain very strict lah. Tak macam nak buat itikaf. Memang
orang kata macam tidak mengalu-alukan anak muda lah sebenarnya. Tapi kita kena ubah persepsi tu. Sebab zaman saya kecil-kecil dulu, kalau surau ke di Kampung Pandan ni, Pak Cu ni dia always mengalu-alukan budak-budak, kanak-kanak. Dia memang, saya rasa saya mengaji dengan dia, saya tak pernah tengok dia marah. Kenakalan kita orang itu, kita orang ni rasa seronok nak pergi mengaji. Nak pergi surau tu macam seronok, tak rasa takut, tak rasa apa. Pergi surau seronok, nak mengaji seronok. Dia akan cerita. Kalau dulu kita nak belajar agama, kita suka dengar cerita pasal dalam hadis dulu lah. Itulah kisah saya ni pasal yang pakai telekung tu. Sekarang memang ada, kalau kita tengok telekung macam-macam gaya kan. Orang kata kalau zaman sekarang ni kita pakai, orang kata pakai baju cantik, cubah pun kita dah ada stokin, kita dah ada tu pun dah, kita dah boleh solat kan. Kalau zaman dulu tu, orang kata zaman saya kecil-kecil dulu, saya tak nampak orang yang bertudung pun kira pakai selendang macam biasa saja. Tak ada macam sekarang macam-macam fashion tudung kan. Itu kalau saya itu kalau itu bila orang kata puasa tarawih tu beramai-ramai tu, itu waktu kuih belum lagi tu. Nak menjelang ke kuih tu, daripada surau nak sampai ke rumah tu, dari satu rumah baru lain, dari satu rumah baru lain. Itulah lain cerita pula tu. Kita dah tahulah, makcik Jah dah buat kuih dah. Lalu, rumah Kiloi, kawan saya Kiloi tu, dah buat kuih. Rumah Izan dah buat kuih. Bilalah rumah kita nak buat kuih. Macam tu lah bulan puasa. Ini kan kita nak puasa, nak menjelang. Mungkin podcast ni keluar, kita dah puasa ataupun akan menjelang puasa. Itu kisah saya mengenai apa kata mengaji. Tapi seronok kalau dulu tu bila mengaji tu, bukan mengaji macam sekarang. Sekarang cara pantas kan, cepat dapat belajar. Zaman we all dulu juzuk ammah tu, kita kena nak belajar dari situ tu. Ada yang kecil tu, alif, ba, ta. Kalau tak a, ba, ta, kita dah senang nak eja. Kalau macam dulu susah lah pada saya. Susah nak belajar mengaji dulu. Sekarang dah senang. Sekarang very easy. Dia ada cara, method dia kan. Even saya pun masih, orang kata, membetulkan mengaji saya berkali-kali. Sekarang lagi senang, online. Dia tak payah keluar pun. Jadi saya belajar. Belum Ramadan, bukan belum belum Ramadan. Jadi itulah, saya sekarang belajar mengaji pun online. Saya, orang kata, baikilah, walau tak naklah cakap kita bagus kan, tapi nak baguskan lagi. That's why you smile, you senyum sebab dia tengok saya macam ni. Sebab saya tengok mak ni, anak saya dia tak nak kan. Kan saya termakan pula kan, macam biskut. Macam ni macam ni. Rasa macam tak sedap. Sebab saya kalau menyanyi pun kena jauh, jarang dekat, takut suara kuat. Ini karang kat sini, mama takut kamu bercakap-cakap lidah terkeluar kan. Itulah dia cerita pasal tadi. Kita cerita pasal apa tadi? Sambung ke mana pergi dah? Ramadan. Waktu Ramadan. Kalau Ramadan, kita selalu cerita yalah, keluar Leo lah. Dah dekat kan. Bila cerita pasal, saya ada cerita pasal hari raya. Betul tak? Selalu cerita hari raya. Tak ada cerita pasal Ramadan, sikit je. Tapi sebenarnya sampai sekarang saya sampai sekarang memang menanti-nanti Ramadan. Sebab saya suka. Sebab saya ni alhamdulillah lah, suka Ramadan tu. Tak tahu nak cakap lah. Mungkin saya fikir nak menyediakan makan, nak masak, nak serve. Sebab saya ni suka masak. Bila saya masak, saya suka anak-anak saya cakap, sedap. Ni anak-anak saya akan komen suami saya. Kalau nak tengok kan saya, cara kalau saya buat IG apa semua, bila saya masak, saya mesti tanya anak saya. Tapi anak-anak saya ni bagus pula. Kalau tak sedap, naknya Rush yang dekat depan saya ni, Rusman ni, kalau tak sedap dia akan buat macam suami saya, dia nak cakap tu sayang bini kan, dia macam takut-takut lah, dia tak sedap.
Itu saya dah tahulah tu. Tapi dia tak nak cakap fully. Cuma dia kata nanti you tambah ni boleh. Ni boleh. Kalau anak saya yang kecil tu, anak saya Ruk Rosman tu, itu kaki bodek. Oi, dia tak sedap pun dia cakap sedap. Muka dia padahal dia tak suka. Kadang bukan tak suka, kadang dia tak tahan pedas. Bila cakap sedap tak? Sedap. Saya dah tahu dah ini anak aku seorang ni memang kaki bodek. Tapi kalau anak perempuan saya tu, bila saya masak, sebab dia sakit kan, dia tak boleh berpuasa, tapi dia suka berbuka dengan kita orang. Nah, dia tu lagi seorang. Dia kalau tak sedap dia cakap, nah, dia buat muka nah. Tapi kalau sedap, sedap gila dia cakap, best of the world, dia akan cakap macam tu. Itu sebab itu saya suka masak. Saya akan datang mungkin dalam podcast pun saya akan masak bersama kawan-kawan saya yang saya jemput khas. Ini saya tengah menyediakan podcast di dapur pula, tengah buat lah ni untuk menyiapkan. Sabar ya tuan-tuan dan perempuan. Saya akan bagi resepi-resepi yang senang untuk kita buat, untuk kita dengan anak-anak lah. Jangan banyak cakap lah kan. Makan je apa mau buat ni, mesti sedapnya. Kadang saya tengok anak saya nak makan benda sedap-sedap kat luar, saya buat lah dekat rumah, creation, my own creation. Tapi anak saya ni, kalau orang kata makan tu sikit, tapi dia punya hiasan tu nampak cantik, dia orang suka. Budak-budak kan, kita juga kadang-kadang kita pergi makan bukanlah sedap sangat, tapi dia punya hiasan tu, bukan main, bau kan. Kadang-kadang bila makan kat kedai tu, that's the last time for me to go there. Hiasan kedai semua cantik, ada juga. Jadi saya pun kadang terkena je kat rumah macam tu. Jadi itulah dia kalau cakap pasal puasa ni. Jadi dengan itu kita semua akan menanti puasa, insya-Allah. Apa dia? Lupa dah, tiba-tiba kepala macam piung hilang. Ramadan tak sabar menanti. Nak beli lauk dah ni. Nak beli lauk, ada satu supermarket yang saya suka tu. Saya tak boleh nak sebut nama, tapi dia orang yang popular sangat. Saya nak akan, kalau PKP dah kurang ni, saya akan pergi ke tempat dia, saya akan beli siap-siap. Sebab saya ni kalau pergi pasar, saya tak pergi pasar orang kata hari-hari. Sayur tu saya akan beli. Kenapa senyum? Sebab makan belakang Dia tengok saya senyum sebab saya makin lari ke belakang. Is it? No. Lepas tu saya akan beli sayur seminggu sekali. Saya akan carilah sayur yang tahan kan. And then best part is, anak-anak saya ni dia orang tak masak sayur pun tak apa. So saya akan beli salad tu, saya akan ada cara lah. Kita ni rendam untuk tahan lama. Kita rendam sekejap dalam vinegar. Kita akan simpan dalam fridge. Jadi bila nak makan je keluar je terus. Macam tu salad. Kalau masak sayur tu masak. Jadi dengan itulah saya nak cakap, saya tak sabar sangat nak tunggu puasa ni. Saya rasa seronok sangat. Tapi kali ni tahun yang kedua saya berpuasa bersama keluarga tanpa anak perempuan saya lah. Tapi insyaAllah we still have to move on macam biasa puasa. Itulah dia. Dengan itu saya nak mengucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Aku tabah menempuhi segala limpahan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan